Assalamualaikum and hai semua, welcome back to Makmal Kita Channel edisi Beta Passion. Kali ini adalah sambungan daripada episod lepas berkenaan dengan harga ikan laga. So episod 1 saya dah ceritakan tentang faktor pertama iaitu F&F dalam menetapkan harga satu ekor ikan laga tu. Korang yang miss video lepas, korang bolehlah cek video saya ikut link yang telah saya berikan di atas. Kali ini kita sambung lagi faktor seterusnya. Jom kita tengok video. Faktor yang kedua adalah color ikan laga tu. So color ni, apa function color pada ikan laga? Sebenarnya color ni dia mengkelaskan satu ekor ikan laga tu. Sama ada dia kategori fancy. Fancy pun ada banyak jenis kan. Ada yang orange base, ada yang red base, ada yang yellow base, ataupun dia kelas multicolor, ataupun dia kelas marble. Mana kita nak mencirikan satu ikan laga tu, dia bergantung kepada color ikan laga tu. Kelas fancy ni full banding. Okey, ini fancy full band. Ataupun satu jenis lagi full mask. Okey, yang ni mesti lawan versus non masking. Okey, so full mask akan lawan non mask. Ini full band, lawan dia tak ada band lah. Ataupun dia ada lebih power lagi dalam bending ni. Ini satu full bending, satu lagi dia ada double band. Okey, double bending. Dan satu lagi kategori dia ada triple bending. Harap betul lah istilah saya cakap ni. So untuk full bending, contohnya kat sini saya letakkan, dia akan ada color lain. Biasanya kalau ikan tu ekor dia color putih, ini untuk ikan fancy bending dia ni, contoh dia ada satu bahagian kauder ni dia habis ni, dia salut habis. Kemudian kat sini pun dia kena ada juga. Dan di sini pun dia full lah. Ini kita panggil full bending. So ini bila ikan fancy yang ada full bending ni, harga dia akan jadi lebih mahal berbanding dengan ikan yang tak ada bending, ataupun bending ni hanya di bahagian sini saja. So untuk ikan fancy ni, dia sangat-sangat susah untuk dapat bending di bahagian anal fin. Mesti yang paling last sekali ikan tu akan dapat. Untuk matang, bila dia dah matang, untuk bending di bahagian anal ni paling susah. Okey, kemudian dia ada full mask and non mask. Okey, full masking ni semua sisik dia akan penuh kat badan dia, muka dia semua akan ada sisik. Sisik yang lebih cantik sebenarnya orang panggil sisik jagung. Sisik dia kau akan nampak seketul. Ini lagi mahal ikan laga tu. Ataupun satu jenis kategori lagi dia non masking. Non masking ni di bahagian muka dia ni, dia tak ada sisik. Ini biasa berlaku pada ikan FCCP lah. So belakang dia ada sisik, depan dia ni tak ada sisik. So ini kita panggil non masking muka dia, ataupun kita panggil botak. Orang panggil orange botak, kuning botak, merah botak. Bila sebut botak tu, korang kena faham itu adalah non masking. So harga non masking dengan full mask ni sebenarnya lebih kurang je. Tengok kepada minat orang tu, ataupun tengok kepada dia punya form. Kalau form dia cantik, tak kira dah dia masking ke, dia non masking ke, harga dia akan tetap tinggi. Kemudian kat sini kita ada double band. Double band ni maksud dia adalah kat sini ni ada lagi satu lapisan lagi. Dia ada satu lagi lapisan. Contoh yang belah luar tu biru kan. Ni ada merah pula. Kalau ada di setiap bahagian ni, seperti biasa saya kata, bahagian anak ni memang sangat-sangat susah untuk dapat. Lagi mahal ikan ni, triple band. Ada lagi satu lapisan. So bila triple band, kat sini pun ada band, kat sini pun ada band, kat sini pun ada band lagi 3. So 3 bahagian ni. Bahagian yang paling susah saya kata adalah bahagian anal dan juga bahagian ventral. Biasanya ikan ni, terutama fancy lah, ventral dia ni color yang samalah, satu color sahaja. Okey, so color ni mencirikan kalau ada banyak bending ni, lagi mahal satu ikan tu. Itu adalah untuk ikan fancy dia kena ada bending. Bending yang sangat penting. Yang keduanya ada mapping. Kalau korang perasan mapping, saya ada cerita dalam episode sebelum ni tentang ikan fancy, apa tu mapping kat badan dia itulah, itu namanya mapping. Contoh kalau ikan, saya ringkaskan contoh satu ikan laga tu, bahagian body dia, contoh dia yellow base, mungkin kepala dia putih.
So bahagian ada hijau-hijau sikit di bahagian tumpuk-tumpuk hijau itu kita panggil mapping. Mapping dia ni tak boleh 50-50, mungkin mapping hijau ni 40% dan yang putih tu 60%, ataupun dia red base, merah tu dia kena 60%, lain color hijau ke biru ke dia kena 40%. Itu mapping yang cantik. Bukan nak separuh saja, dia kena tarik dari depan ke belakang sikit, ke muka dia sikit ke, dia tumpuk-tumpuk, itu kita panggil mapping. So color ni memainkan peranan dalam menentukan harga ikan laga. Kalau color tu lebih cantik, harga ikan itu lebih mahal. Contohnya ikan multicolor, kalau ikan tu ada banyak color, 5 color ke atas tu multicolor, 5 color ke atas biasa Contoh ikan multicolor dia ada 7 color, so dia akan lebih mahal berbanding ikan yang ada 6 color. Okey. So color ni, selepas itu pula di samping tu, kalau contoh ikan solid pula, kita main red base, kita main super red, kita main royal blue. So color dia kena betul-betul satu tone sahaja. Kalau merah tu merah je, dia tak boleh nak campur orange ke, tak boleh nak campur. Dan untuk ikan solid pula, kalau kita kena main suduh tau, dia tak nak ada air, dia tak nak ada red wash ke sebagainya. Kalau ikan jenis platinum white tak nak ada red wash, tak nak ada air sebagainya lah. Ikan solid ni penting dia tak nak ada color lain. So color ikan tu menentukan harga juga. So bila color ikan tu perfect, ikut kategori dia, contoh saya kata tadi multicolor ada 7 color, dan dia punya ventral pun ada beberapa color, itu lagi mahal. Ditambah pula dia ada top dia punya FNF, lagilah harga dia akan jadi mahal. Untuk ikan blue ring, contoh blue ring kan, so dia ada kena ada ring dia, saiz dia 50 putih 50 biru untuk setiap caudal, anal dan juga dorsal. Dan lebih kualiti lagi, ikan blue ring ni dia punya ventral pun dia ada color putih dan dia ada ending biru kat dia punya ventral. Itu lagi mahal. Berapa harga mahal dia? Kita akan dibincangkan nantilah. Okey, itu ada yang tanya berkenaan dengan irid. So biasanya irid ni adalah masalah pada ikan solid. Jadinya saya tak ada pengalaman mana untuk semua ikan solid. Saya cuma breed ikan solid jenis super red dan juga platinum white. Okey, so sekarang ni, so korang anggap ini adalah ikan. So kali ni contohnya adalah kat buruk sikit Okey, so ini anggap ini adalah ikan super red So bila dia super red, jadi satu badan dia semua kena color merah. Okey, so apa masalah tentang ikan solid ni? So ini untuk ikan super red. So apa masalah dia? Pertama sekali, form and finish tu memanglah dia kena form yang terbaik lah. So pertama sekali irid. Okey, irid ni apa benda? So irid ni kat badan dia ni ada color putih-putih tu garis ke, ini kita panggil irid lah, ataupun dia macam bending. Okey, nampak macam dia ada bending putih, itu pun kita panggil irid juga. Janggut dia color putih kan, sebenarnya bagi saya cantik je color putih ni, tapi sebab nama dia solid, jadi dia kena semua color merah lah. Dan kadang-kadang dia punya ni star ni Okey, dia punya star ni kita nampak terlalu kontras. Maknanya kat sini ni dia nampak merah, tapi merah yang slow, belakang merah yang pekat, dia nampak beza, dia kontras nampak yang tu. Itu pun tak berapa bagus lah. Dan kat sini pun ada juga. So elakkan benda tu Utamanya dengan irid ni kita kena elakkan color-color putih ni. Yang kedua masalah ikan ni adalah dia punya head. Seperti yang kita bincang minggu lepas, sepatutnya dia yang terbaik adalah bulat lah. Okey, kita nak bulat head. Bulat head ni biasanya kesalahan dia adalah dia ada kepala dia macam kepala ikan siakap, ataupun kita panggil spoon head. Yang ni kita nak elakkan lah. Yang ketiga masalah dia adalah color dia So super red ni dia ada dua jenis color. Satu color dark color, satu color lagi dia ada nama light color. So dark ni adalah nak color merah hati,
light ni kalau lebih kurang macam merah cili, merah-merah yang slow lah. So color yang terbaik adalah color dark. Kita akan pilih color dark lah. Alright, so yang keempat masalah adalah full masking. So kita kena pastikan kat badan dia ni full masking, semua sisik penuh lah. So masalah dia biasanya berlaku kat di kepala ni, kat bahagian kepala dia ni dia tak ada sisik. Yang ni masking kat sini sikit, sisik ni tak ada kat depan atas kepala tu. Sepatutnya kena balut depan sampai dia balut semua. Satu body yang dibalut oleh sisik. So masalah ni kalau orang tengok kat sini, kalau sisik yang tak ada biasanya harga dia akan kurang sikit lah. Kalau full masking dia perfect lah. So yang kelima adalah black scale. Black scale ni apa kat badan dia, ada satu garisan tuk, warna hitam ataupun sini ada hitam, sini ada hitam. Ini kita panggil black scale yang kita perlu elakkan. Biasanya untuk ikan solid ni, bila dia makin dewasa sebenarnya makin hilang dia punya black scale ataupun dia punya iris ni makin hilang lah. Dia waktu dia junior, iris dan black scale ni ada, dan biasanya bila dah besar tak ada. So macam-macam cara, ada orang jemur, ada orang kurangkan ketapan, tak pakai ketapan, pakai air putih. Ada orang cakap kalau genetik dia kuat, letak ketapan pun tak ada masalah. Itu terpulang pada korang-korang kena eksperimen sendirilah macam mana nak hasilkan. Tapi yang terbaiknya kalau korang nak breed, korang kena pastikan lah benda ni semua tak ada untuk induk korang, supaya hasil dia nanti anak-anak dia tu tak ada lah masalah-masalah ni. Okey, dan untuk ikan jenis solid ni juga biasanya kita guna lampu suluh untuk cek dia punya iris dan black scale. Bila kita suluh lampu, kita akan nampak dengan finish dia ataupun bahagian body dia ada sama ada iris ataupun black scale tu. So ikan kedua yang saya breed adalah ikan jenis ikan lagi besar ikan jenis platinum white. So ikan platinum white ni color dia putih kilat, cantik lah. Okey, semua badan dia akan ada color putih. Dan masalah ikan platinum white ni, bila dia besar dia akan ada red wash, ada merah-merah kat badan dia ni. Kita guna ketapang ke tak guna ketapang, biasa tiba-tiba bila dia dah besar dia akan lahirkan red wash. So untuk ikan platinum white kita kena elakkan dia punya red wash atau merah-merah kat body ni. Itu akan kurangkan harga dia. So bila namanya solid, maknanya dia hanya ada satu color lah, tak boleh color lain masuk kat badan dia lah. So saya rasa sampai sini dulu saya sempat ceritakan 2 sahaja faktor yang mempengaruhi harga ikan laga. Masih ada 4 lagi faktor yang saya belum ceritakan. Kalau saya ceritakan sekarang, saya rasa video ni akan jadi lebih panjang. Jadi saya rasa saya stop di sini dulu. Korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh tekan button like. Korang nak appreciate kerja saya, boleh tekan button subscribe dan tekan loceng di sebelah kanannya. Hingga jumpa lagi di video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.